Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Syafiq bin Zaidi, nombor matrik 03 DET 18F2007. Ini saya akan membentangkan projek yang bertajuk IoT Flood Monitoring System. Ini adalah perkenalan gambar berkaitan dengan projek saya, iaitu gambar banjir. Ini adalah sinopsis mengenai banjir di Malaysia. Banjir sering melanda hampir setiap tahun dan fenomena ini menimbulkan pelbagai masalah yang melibatkan kemusnahan sama ada harta benda, alam sekitar dan nyawa manusia serta hidupan yang lain. Secara kasarnya, kejadian banjir yang sering dihubung kaitkan dengan keadaan kawasan tapungan seperti parit yang tidak mampu menampung kuantiti air yang berlebihan. Ketiga, keadaan ini adalah disebabkan oleh sistem perparitan dan saliran yang tidak memuaskan serta tidak terancang. Yang keempat, penyebab lain kejadian banjir adalah punca daripada hakisan sungai. Hakisan sungai yang kerap berlaku disebabkan oleh dua faktor, iaitu secara semula jadi dan pembuangan sisa domestik manusia. Dan terakhir adalah begitu juga dengan aktiviti manusia yang suka membuang sisa-sisa domestik seperti sampah sarak dan sisa-sisa industri ke dalam sungai boleh menyebabkan sungai menjadi cetek dan pengaliran air tersekat. Seterusnya adalah latar belakang projek. Projek ini dijalankan bertujuan untuk memberi amaran awal kepada penduduk di sesebuah tempat di mana tempat tersebut kerap kalinya mengalami masalah banjir atau banjir kilat atas faktor-faktor yang tidak dapat dielakkan seperti masalah perparitan yang tidak terancang, hakisan tanah, hujan lebat yang berterusan dan lain-lain. Dengan adanya satu sistem yang boleh memberikan amaran awal mengenai paras air dari tahap yang selamat sehingga ke tahap yang membahayakan, mungkin boleh mengelak daripada berlakunya perkara yang tidak diingini. Sistem amaran banjir ini beroperasi secara hidraulik di mana meter pengesan dan unit pengesan akan menghantar isyarat melalui sensor yang telah dipasang pada bahagian pipe PVC dan menghantar isyarat elemen IoT, iaitu menghantar isyarat ke pengguna telefon pintar melalui aplikasi melalui internet. Seterusnya adalah pernyataan masalah. Perancangan bandar adalah untuk satu proses yang tidak dapat dipisahkan daripada pembangunan sebuah negara. Ini kerana pembangunan bandar adalah untuk menjadikan sebuah negara itu maju dari sudut ekonomi maupun kemodenannya. Walau bagaimanapun, sekiranya pembangunan sesebuah negara tidak dirancang dan dikawal dengan teliti, ianya akan mendatangkan beberapa kesan buruk seperti kesesakan jalan raya, pencemaran alam sekitar dan peningkatan risiko banjir atau banjir kilat. Berdasarkan masalah yang dinyatakan ini, kajian yang dijalankan adalah bagi membangunkan satu sistem penggera dan amaran keselamatan kecemasan banjir di sekitar kawasan perumahan khususnya yang berada di kawasan rendah. Hal ini kerana masalah banjir kilat yang berlaku perlu diatasi sepenuhnya bagi mengelakkan kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa yang membawa kerugian kepada banyak pihak. Seterusnya adalah objektif projek. Yang pertama adalah mencipta sebuah peranti yang membolehkan penduduk mengetahui tentang amaran banjir yang akan berlaku. Kedua, menggunakan aplikasi software yang sedia ada untuk menerima maklumat berkenaan paras air di sesebuah kawasan secara langsung melalui telefon pintar. Dan terakhir adalah IoT Smart Monitoring System ini berpotensi untuk diperkenalkan di pasaran, khususnya kawasan yang kerap berlaku banjir. Seterusnya adalah skop projek. Skop projek tertumpu di kawasan bandar atau luar bandar yang rendah dan sering mengalami masalah banjir. Satu model dengan sistem penggera dihasilkan yang mana berkonsepkan mampu beli dan ekonomi, mesra pengguna dan juga mudah untuk dialihkan ke kawasan yang sepatutnya. Mereka bentuk sistem penggera banjir yang boleh memberikan amaran awal mengenai paras air sehingga ke tahap yang membahayakan. Dan ini adalah jadual bagi pernyataan masalah, objektif dan skop kajian. Pernyataan masalah. Pengguna tidak dapat mengetahui maklumat tentang ketinggian paras air dari semasa ke semasa secara langsung.
Yang kedua, jika para pengguna tidak dapat mengetahui tentang ketinggian paras air, ia akan melambatkan proses pemindahan penduduk sekiranya paras air dalam keadaan bahaya. Dan ketiga adalah, pada masa sekarang, perkara ini tidak dititik beratkan dalam golongan masyarakat, khususnya penempatan yang kerap berlaku banjir. Objektif yang pertama adalah mencipta sebuah peranti yang membolehkan penduduk mengetahui tentang amaran banjir yang akan berlaku. Yang kedua, menggunakan aplikasi software yang sedia ada untuk menerima maklumat berkenaan paras air di sebuah kawasan secara langsung melalui telefon pintar. Yang ketiga, IoT Smart Monitoring System ini berpotensi untuk diperkenalkan di pasaran, khususnya kawasan yang kerap berlaku banjir. Skop kajian yang pertama adalah mereka bentuk sistem penggera banjir yang boleh memberikan amaran awal mengenai paras air sehingga ke tahap yang membahayakan. Paras air ini dikelaskan kepada 3 tahap, iaitu tahap selamat, sederhana dan yang terakhir ialah tahap kecemasan. Skop kajian yang terakhir adalah satu model dengan sistem penggera turut dihasilkan yang mana berkonsepkan mampu beli dan ekonomi, mesra pengguna dan juga mudah untuk dialihkan ke kawasan yang sepatutnya. Seterusnya adalah metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan penerangan dan cara bagaimana reka bentuk dihasilkan. Ini penting untuk memenuhi objektif kajian. Satu pendekatan yang terperinci perlu dilakukan untuk melaksanakan satu kajian yang baik supaya pembaca dapat menggunakan maklumat tersebut untuk kajian lanjutan yang bermotifkan penggunaan keselamatan. Metodologi juga berkait rapat dengan kaedah-kaedah serta penggunaan carta alir untuk menunjukkan perjalanan sesuatu projek yang dijalankan. Carta Gantt juga boleh digunakan untuk menunjukkan aktiviti-aktiviti yang dilakukan sepanjang tempoh projek ini dilaksanakan. Bagi melaksanakan sesuatu projek, ia memerlukan kaedah atau tata cara yang khusus bagi melaksanakan proses penghasilan sesebuah projek. Proses ini melibatkan daripada permulaan mendapat tajuk projek sehingga siap proses pengujian litar. Dan terakhir, kaedah yang digunakan ini diharap dapat mencapai objektif projek dan dapat mencapai satu hasil yang memuaskan. Seterusnya adalah gambar rajah blok. Pada bahagian input, terdapat DHT22 iaitu humidity sensor dan ultrasonic sensor. Pada bahagian proses, saya menggunakan Node MCU. Dan pada bahagian output, terdapat buzzer, LED, I2C LCD display dan juga blink. Rujuk pada rajah blok, dua input telah digunakan iaitu sensor ultrasonik dan sensor suhu serta kelembapan. Sensor ultrasonik digunakan adalah untuk mengesan jarak dan ketinggian paras air, manakala sensor kelembapan pula digunakan untuk mengesan suhu dan kelembapan kawasan sekeliling. Selain itu, pada bahagian proses, microcontroller yang digunakan dalam projek ini adalah Node MCU. Ia bertujuan untuk menerima maklumat daripada sensor dan seterusnya menghantar data ke aplikasi Blink. Pada bahagian keluaran pula, terdapat LED, buzzer, paparan LCD dan web server. LED dan buzzer akan berfungsi apabila amaran telah dikeluarkan. Manakala LCD display pula akan memaparkan suhu serta kelembapan kawasan sekeliling. Dan ini adalah carta alir bagi projek saya. Pertama, saya membahagikan kerja mengikut minggu. Seterusnya, analisis komponen serta fungsinya. Yang ketiga, dakaran projek dan hantar laporan. Yang keempat, pemasangan komponen mengikut lakaran litar skematik. Seterusnya, melakukan uji kaji ke atas komponen dalam perisian dan uji kalibrasi di antara software Arduino yang digunakan dalam projek. Dan terakhir, ialah menguji IoT Smart Monitoring System. Ini adalah antara senarai komponen yang digunakan. Antaranya ialah Node MCU, ultrasonic sensor, DHT22, LCD display, buzzer dan juga LED. Ini adalah jadual bagi komponen dan juga fungsinya. Bagi Node MCU adalah platform open source IoT. Ia termasuk firmware yang berjalan di ESP8266, Wi-Fi SoC dari operating system.
dan perkakasan yang berdasarkan model ESP12. Istilah NoMCU secara lalai merujuk kepada firmware menggunakan bahasa skrip luar. Ia berdasarkan projek E luar dan dibina di atas Expressive Non-OS SDK untuk ESP8266. Ultrasonic Sensor. Sensor ini adalah peranti yang dapat mengukur jarak ke objek dengan menggunakan gelombang bunyi. Ia mengukur jarak dengan menghantar gelombang bunyi pada frekuensi khusus dan mendengar gelombang bunyi itu untuk melantun semula. Dengan merakam masa berlalu di antara gelombang bunyi yang dijana dan gelombang bunyi memantul kembali adalah untuk mengira jarak antara sensor sonar dan objek. Seterusnya adalah humidity sensor. Kelembapan kapasiti DHT22 yang mengesan suhu digital dan modul kelembapan adalah salah satu yang mengandungi sebatian telah ditentu ukur oleh isyarat digital keluaran sensor suhu dan kelembapan. Penggunaan teknologi pengumpulan modul digital yang berdedikasi dan teknologi penderaan suhu dan kelembapan untuk memastikan bahawa produk mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi dan kestabilan jangka panjang yang sangat baik. LCD display. Paparan hybrid cecair atau kristal cecair ialah paparan panel rata atau peranti optik yang dimodulasi secara elektronik yang menggunakan sifat kristal cecair cahaya. Kristal cecair tidak memancarkan cahaya secara langsung. Sebaliknya, menggunakan lampu belakang atau reflektor untuk menghasilkan imej berwarna atau monokrom. Buzzer. Buzzer adalah komponen elektronik yang dapat menghasilkan getaran bunyi dalam bentuk gelombang bunyi. Buzzer digunakan lebih kerap kerana penggunaan tenaga minimum. Komponen yang terakhir adalah LED. Diod pemancar cahaya atau LED merupakan sejenis diod semikonduktor yang menghasilkan cahaya tidak koheren, berspektrum sempit apabila dikenakan voltaj elektrik secara kehadapan melalui simpang PN. Prinsip tersebut dikenali sebagai elektromonisasi. Dan ini adalah senarai kos dan bahan. Bagi kos komponen, saya menggunakan komponen NoMCU, ultrasonic sensor, humidity sensor, LCD display with I2C, buzzer, resistor LED, voltage regulator, diode, kapasitor, jumper wire, DC jack female, straight pin header male, straight pin header female dan juga adapter 12 volt 2 ampere. Jumlah kos keseluruhan adalah RM94.60. Seterusnya adalah kos hardware. Barang yang digunakan adalah pipe PVC 3 inci, 4.5 kaki dan cover pipe, dan terakhir adalah PVC junction box yang berharga RM28. Dan secara kos keseluruhan adalah kos komponen ditambah dengan kos hardware, dan projek ini mendapat kos keseluruhan berjumlah RM122.60. Dan ini adalah litar skematik dan juga litar PCB yang saya hasilkan. Operasi litar. Dalam operasi ini, litar akan berfungsi apabila power jack disambung ke adapter. Power jack mengalirkan arus ke kaki V-in NoMCU. Kemudian, NoMCU yang telah diprogramkan mengawal segala input dan output dalam litar. Input yang terdapat dalam litar adalah ultrasonic sensor dan DHT22, manakala output dalam litar adalah buzzer, LED, LCD display dan aplikasi blink. Apabila sensor ultrasonik dan sensor DHT22 berfungsi, ianya akan menghantar data ke NoMCU dan seterusnya output seperti buzzer akan berbunyi. LED akan menyala dan LCD akan memaparkan suhu serta kelembapan yang dikesan oleh sensor DHT22. Seterusnya, Wi-Fi yang tertanam dalam NoMCU menghantar data yang diterima daripada sensor kepada aplikasi blink. Aplikasi blink berfungsi sebagai satu aplikasi untuk monitor jarak paras air dan suhu serta kelembapan semasa secara langsung. Aplikasi blink menerima data daripada NoMCU dan memaparkan suhu, kelembapan dan jarak semasa untuk dipantau oleh pengguna. Okey, ini adalah video mengenai projek saya, iaitu pengasah banjir, dan kita dapat lihat temperature dan humidity
Dan ini adalah aplikasi Blink yang saya gunakan. Okay, mari kita test. Okay, kita dapat tengok kenaikan paras air pada aplikasi Blink ni ya. Kita tunggu air untuk naik. Dan dapat kita lihat temperature dan juga humidity berfungsi dengan baik. Dan ini adalah bahagian ultrasonic sensor yang terdapat dalam pipe PVC. Dan dapat kita lihat air memenuhi bahagian dalam pipe. Kita tunggu sampai air naik. Dan dapat kita lihat sensor ultrasonic telah mengesan jarak air, dan jarak sensor dan juga air adalah sekarang sebanyak 65. Dan pada akhir nanti apabila air menghampiri sensor, buzzer akan berbunyi dan aplikasi Blink akan menghantar amaran bahaya. Okey, dapat kita lihat air semakin memenuhi bahagian dalam paip. Dan sekarang jarak antara air dan juga sensor ultrasonik adalah 39. Dan dapat kita lihat lampu pertama iaitu lampu hijau sudah menyala. Okey, dan dapat kita lihat lampu kuda itu, lampu kuning sudah menyala, menandakan air sudah menghampiri tahap yang berjaga-jaga, iaitu tahap sederhana. Dan dapat kita lihat pada aplikasi Blink, air semakin memenuhi bahagian dalam paip. Kita akan lihat lampu amaran akan menyala sebentar lagi dan buzzer akan berbunyi. Okey, dan dapat kita lihat lampu pada tahap bahaya iaitu lampu merah telah pun menyala dan buzzer akan berbunyi sebentar lagi. Dan dapat kita lihat sekarang ini di aplikasi Blink, air dan juga jarak air dan juga sensor ultrasonik semakin menghampiri.
Okey, lagi sikit. Okey, dan buzzer telah berbunyi dan ini adalah buzzer. Lampu amaran bahaya telah menyala dan di aplikasi Blink kita akan mendapat mesej menandakan bahaya. Okey, sekian. Okey, seterusnya adalah coding. Saya terlupa untuk tunjuk tadi. Okey, kita pergi kepada perbincangan. Segala masalah yang dihadapi seperti ketidakfungsian projek, masalah untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan projek dan sebagainya turut disuarakan bagi mendapatkan pandangan dan jalan penyelesaian yang terbaik daripada pandangan penyelia. Semua perancangan dilakukan dengan teliti. Dengan ini, isu dan perkembangan projek ini dapat dikongsi bersama. Segala kemuskilan dan masalah berkenaan projek dibincangkan ketika ini sehingga mendapat titik penyelesaian atas persetujuan bersama. Antara yang dibincangkan adalah, pertama adalah masalah ketika menguji PCB. Dalam membuat litar di atas papan PCB, terdapat beberapa masalah yang saya hadapi iaitu kesilapan jarak kaki komponen MCU. Kedua, kesilapan kaki komponen V-in yang terbalik. Penyelesaiannya adalah papan PCB itu perlu ditukar baru dan saya membuat etching semula. Dan perbincangan yang kedua adalah masalah untuk membuat rangka projek. Masalah yang terdapat apabila membuat rangka projek. Yang pertama, memerlukan stand atau pemegang untuk memegang paip tanpa kos yang tinggi. Yang kedua, kurang peralatan elektrik dalam proses membuat rangka. Penyelesaiannya adalah membuat stand menggunakan kayu dengan tapak yang dapat menampung paip PVC. Seterusnya adalah cadangan. Cadangan penambahbaikan yang dapat dibuat pada masa akan datang adalah menambah ciri-ciri keselamatan yang tinggi terhadap projek sekiranya dipasarkan kelak. Sebagai contoh, reka bentuk projek ini perlulah ditambah dengan baik dengan bahan yang lebih tebal dan tahan lasak supaya dapat bertahan dalam pelbagai jenis cuaca. Dengan ini dapat melindungi komponen yang digunakan daripada berlakunya kerosakan di kemudian hari. Oleh itu, projek ini haruslah dipasarkan dengan harga yang berpatutan. Terakhir sekali adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat dibuat dari kajian terhadap projek ini, pencipta telah mencipta projek IoT Flood Monitoring System untuk memberi maklumat awal kepada masyarakat setempat khususnya yang tinggal di kawasan rendah dan kerap mengalami banjir. Projek ini tidak memerlukan modal yang tinggi kerana projek ini boleh dihasilkan daripada barang terpakai seperti kayu, paip PVC sedia ada, kotak dan lain-lain. Projek ini juga mudah buat pengguna yang menggunakannya dengan hanya mendapatkan maklumat tentang paras air hanya melalui telefon pintar masing-masing. Bagi menyiapkan atau menghasilkan sesebuah projek yang telah dirancang dengan teliti juga sebenarnya agak sukar kerana setelah menghadapi beberapa rintangan dan masalah barulah objektif projek ini dapat dicapai dan dapat dihasilkan dengan sempurna. Projek IoT Flood Monitoring System ini adalah hasil kerja keras dari saya sendiri dan tidak lupa juga dibantu oleh penyelia serta rakan-rakan lain yang sudi memberikan pendapat dan tunjuk ajar kepada saya. Tidak lupa juga hasil sepanjang projek ini dilangsungkan, saya telah mendapat beberapa ilmu tambahan yang sangat berguna. Dan terakhir adalah milestone projek IoT Flood Monitoring System yang saya hasilkan. Sekian, terima kasih.